Terima kasih untuk kesetiaan anda bersama kami di IKIM FM. Dan Alhamdulillah untuk kita kembali menelusuri untuk hari ini pertemuan kita di nanti insyaAllah bersama dengan tetamu istimewa seperti yang dijanjikan, bersama dengan penampilan tetamu kita untuk Islam itu indah. Dan sudah tentunya keindahan Islam itu dapat kita hayati, dapat kita kenali, dapat kita lihat dengan lebih baik dengan kalau kita lihat dengan mata hati, insyaAllah. Pertemuan kita seperti biasa bersama dengan bagi Profesor Dr. Muaya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Fairuz. Dan kita hari ini akan bersama nak cerita tentang niat kehidupan. Betul. Okey, Alhamdulillah. Dan pertemuan kita secara tak langsung juga mengundang kiranya ada lontaran kemusykilan, kiranya ada perkongsian. Si talian kita 0362051500 atau mesti pesanan ringkas 39111. Dan kita cuba sebaik mungkin untuk bersama dengan pendengar kita. InsyaAllah kita mulakan bersama dengan Prof dulu untuk pertemuan kita mukadimah. Silakan Prof. Sudah. Kenapa saya pilih topik niat kehidupan? Pagi tadi saya dengar perancangan Tanyalah Ustaz Fawaz mengatakan, saya tak ingat sumber mana, tapi beliau mengatakan niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalannya. Saya dengar macam terperanjat, niat. Pasal apa? Kita tahu hadis 40 pun yang pertama pun semua amalan bermula dengan niat. Dan bila saya perhatikan macam ni, lepas dah lama dah bekerja, dah jadi hidup dah lama Farus, saya perhatikan sebenarnya manusia ni dia akan dapat apa yang diniatkan pada awal. Contohnya kalau kita buat sesuatu, niat tu ikhlas kerana Allah, mengharapkan redha Allah, insya-Allah apa yang dia buat akan berjalan dengan baik. Tetapi kalau niat tu untuk duniawi saja, yang dapat cuma dunia saja. Sebab itu saya beritahu kadang-kadang kalau saya kerja di klinik tu menurut diri saya lah, kadang sibuk, semayang lambat. Staf saya pun kata, Prof, kadang tak sempat. So saya kata macam ni, bila kita bangun pagi nak pergi kerja, niat Allah Tuanku hari ni penuhlah kebaikan, jauhlah daripada maksiat, berjumpa orang yang baik, bercakap perkara yang baik, dan nak semayang tepat dan awal waktu. So kalau kita niat nak semayang awal waktu, insya-Allah Allah akan niatkan. Sebab itu kadang-kadang kalau kata pembantu rumah saya ke pekerja, siapa-siapa pun, bila dia buat kerja macam tak tepat, kadang tak sebagaimana yang sepatutnya, tak jadilah Prof macam ni. Saya kata macam ni, awak pasang tak niat nak bekerja dengan baik? Pasal kalau kita datang kerja niat nak bekerja dengan baik, siapa yang mengizinkan semua? Bila kita niat tu, sebenarnya niat kita tu, kita niat aja tu sampai ke Allah, tak sampai ke manusia. Setiap niat yang kita lafaz, dan niat kau bukan dalam mulut, dekat hati, terdetik niat kita tu Allah dah cop, Allah dah pegang. So bila Allah dah pegang niat kita tu, Masya Allah, dia punya kuasa Tuhan tu akan mengizinkan kita dapat apa kita niat. So sebab itu saya menyeru pada diri saya, keluarga dan semua orang hari ini, kita hidup hari ini niat keluar rumah, bangun pagi yang buat 3 perkara tujuan hidup. Yang pertama, saya ingin menjadi hamba Allah yang baik. Bila hamba Allah ni tak menyoal. Kalau wanita tu tak boleh kata, saya tak boleh pakai tudung, saya migraine, saya pening. Takkan Allah yang mencipta kita, mencipta tubuh badan kita, buat sesuatu benda hukum yang tak boleh badan kita handle. Impossible. Takkan berlaku. Tetapi banyak orang beri alasan. Kita nak tahu, kita tak nak buat cara Allah suruh tu, alasan ke? Betul. Confirm. Kalau yang Tuhan suruh tu memang boleh buat, kita tak nak buat, jangan salahkan orang, jangan salahkan diri kita. Banyak orang alasan. So hamba Allah yang tak menyoal. Yang kedua, menjadi khalifah di dunia ini, memimpin diri kita, keluarga kita dengan cara terbaik dengan ilmu yang kita ada. Sebab itu kita mesti mantapkan ilmu kita. Tengok pagi-pagi kita ni nak buka rancangan apa? Adakah rancangan hiburan semata-mata? Rancangan tengok tajuk-tajuk akhbar tentang siapa salah, siapa kena tangkap, siapa yang bersalah? Kenapa kita sibuk nak tengok orang yang silap ni? Kenapa tak sibuk kita menyibukkan diri kita, memperbetulkan diri, sampai tak ada masa nak tengok silap orang? Yang ketiga, mengimarahkan dunia, dan apa yang kita buat mengikut hukum Allah. Sebaik mungkin kita buat. Memang kita bukan perfect, tapi banyak manusia kata, Prof, manusia tak perfect, ambil masa. Betul. Saya kata baiklah ambil masa. Tiba esok orang mati macam mana agaknya? Adakah masuk kubur? Masuk kubur Tuhan kata kenapa tak semayang cukup waktu? Oh, saya pelan-pelan lah. Dan mula nak 1 waktu dulu, 2 waktu dulu. Dia benda yang wajib tak boleh lengah. Kalau benda yang wajib itu jam kita buat, niat nak buat, terus buat.
Saya Alhamdulillah. Itu niat kehidupan sikit intro untuk pertemuan kita bersama dengan Prof. Dr. Maya untuk waktu ni, dan kesempatan untuk interaksi. Kita memberi laluan, luang dan peluang untuk banyak, anda. Kalau boleh soalan tu beringkas dan padat agar dapat kita berpeluang untuk orang lain. InsyaAllah kita bersama dengan pemanggil yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di talian? Ya, Encik Michael, silakan. Teruskan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Teruskan. Dengan niat tadi, saya ingatlah maknanya bila kita ingat Allah tu kita bangun pemeriksaan tu. Pemeriksaan ni Allah mengajar kita. Ya. Seolah kita ingat Allah tapi kita tak tahu Allah mengajar kita. Tepat. Jadi semua sebutan kita mencari ilmu, membesarkan keluarga, semua nilai kat Allah. Betul. Kalau kita perasan kita keluar tu ada dua malaikat ikut kita, Allah menjaga kita, insya-Allah. Betul. Kalau yang Prof kata tadi memang semua jalan baik. Alhamdulillah. Walaupun kita terlewat sikit pun kerana mungkin kalau Prof pernah buat operation, Ya. ada lewat 10 minit tak apalah kan? Ya, ya. Tidaklah kata semayang Zuhur sampai masuk asar. Betul. Itu na'udzubillah. Ya. Jadi satu, keluarga kita sekarang sekarang bila kita kahwin tu, kita tak niat isteri kita atau kita itu satu suami dunia akhirat. Itu yang kesempatan kita. Ya. Jadi saya punya kata dalam satu tangan, saya kata kita ni the one and the only one isteri kita. Pada kita sama. Mana the one and the only one, Allah satu, Rasul satu, isteri satu. Alhamdulillah. Satu. Dan kalau berlaku kematian ikut sunnah Rasulullah di mana kalau suami mati dulu, isteri kalau ada anak kecil kalau lain. Maknanya niat satu tu, keluarga tu akan tidak ada cemburu apa semua pun jalan ikut Allah. Allah. Bagus, masya-Allah. Input bagus sekali. Kalau ada call lagi boleh ambil. Saya dan kita masih menantikan untuk anda yang nak bersama dengan Prof. Okey, bagus tanya. Saya rasa apa yang saudara cakap tu ramai wanita sukalah. Ya, bagus. Dia macam ni. Saya tak bukan tak ada poligami lah, tapi saya banyak kalau orang yang lebih pada isteri satu ni kadang susah nak handle hidup ni. Selalunya orang yang monogami selalu berjaya dengan baik. Ada juga yang poligami Wallahualam. Tapi betul, kalau kita buat apa-apa niat perkahwinan, macam saya kata pernah, orang ni banyak dia kahwin, dia merancang majlis perkahwinan, tidak merancang kehidupan selepas berkahwin. Sebab itu kalau nak majlis perkahwinan setahun lagi tu dah cari wedding planner, pelamin mana, apa mana. Tetapi nak hidup 30 tahun tu tak ada perancangan. Ekonomi macam mana, tak ada perancangan. Yang penting majlis kahwin. Jadi dia punya tujuan sekejap je. Niat dia supaya nampak hebat, grand, tema baju warna bunga telur macam mana, benda-benda yang sebenarnya tidak ada catatan sangat lah. Allah tak catat sangat bunga telur apa kita begitu. Ya, senyuri saya samalah ya. Kita pun kadang buat berlebihan. So kalau boleh tak nak semua tu. Dan betul bila kita kahwin tu, isteri mesti rasa inilah segala-galanya. Dan kalau kita dah kahwin tu, sebenarnya kita terima orang seadanya. Dan kalau suami kita kurang seperti kita hendak, kita mesti fikir kita pun sama juga, bukan macam dia hendak. Jadi kita cuba terima dia dan cuba ubah diri kita ke arah yang dia suka. Sama-sama isteri. Wallahualam. Terima kasih Prof. Dan kita bersama pemanggil kita berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, seperti kalian. Razak pada Melaka. Cik Razak, teruskan dengan soalan. Terima kasih. Saya ada soalan macam ni. Sekarang kan zaman teknologi apa semua, orang pakai SMS kan. Ya. So sekarang banyak orang pakai macam short form macam salam apa, nasihat Assalamualaikum pun tulis salam ataupun apa ASLM. So nak tanya tentang kita niat nak bagi salam tapi bukan niat kita macam okey, orang kata mungkin tulis ASLM nanti ada dalam masa lain maksud dia macam ni. So sekarang macam doktor sekarang bincang pasal niat kan. So niat kita nak bagi salam bukan nak bagi dalam bahasa lain ada masa-masa yang tertentu. So macam mana tu? Terima kasih. Very good. Betul. Saya pun nak menyeru pada semua remaja dan orang lain. Kadang-kadang orang hantar SMS saya pun pening nak baca tak faham. Saya beritahu macam ni. Sebenarnya apa yang kita tulis di SMS melambangkan diri kita. Kalau bahasa terlampau ringkas dan kasar, macam contohnya kita cakap pada orang yang lebih tua pada kita. Orang tua tu kata, saya nak macam ni. Dia balas K saja. K. Kan? Sedangkan orang tua sebutnya okey, terima kasih encik ke mak ke ayah, jangan K saja. Tapi kalau dah selalu tak apalah kan. Dan macam ejaan tu saya rasa kalau salam tu mungkin macam saya pun typing selalu silap, nampak sangat kadang tu. Tapi salam tu memang patut diberi. Tapi itu individu punya interpretation. Tetapi apa yang saya kata tadi, kalau kita niat untuk menghormati orang dalam SMS kita, insya-Allah akan terjelas dengan apa yang kita type. Jadi kalau beri salam tu kadang nak je Assalamualaikum tu panjang kan, salah eja pula. So kalau buat salam, kalau saya lah salam saya pun dah mencukupi. Wallahualam. Terima kasih Prof. Dan kita akan bersama kita lanjutkan berpeluang untuk anda bersama Prof. Assalamualaikum. Salam. Ya, di talian siapa ya? Teruskan soalan puan, sila. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum.
Okey, saya masa tu daripada Kelang. Ya, silakan. Okey, nak tanya apa hukum wanita memakan minyak wangi walaupun pergi ke masjid? Dan kedua, semasa saya di rumah, keadaan saya dalam keadaan macam baju yang, yelah kita keadaan di rumah lah kan. Ya. Tapi dengan niat kita dapat keredaan Allah, saya berselawat, berzikir, tapi tak macam pakaian yang membuka aurat lah. Apa pandangan kau? Okey, terima kasih. Kita hukum saya ni bukanlah ustazah, nak beritahu semua. Saya bukan ustazah doktor biasa yang sangat jahil dan tahu sikit-sikit. Tapi yang saya tahu hukumnya, wanita yang pakai minyak wangi di rumah yang berhias dalam zina, tak silap saya, tak digalakkan, terutama kalau minyak wangi melampau. Tetapi katakanlah kita ada bau badan, pakai deodorant sikit supaya mencegah bau badan, saya rasa dibolehkan. Dan kalau pergi masjid, sebenarnya kalau minyak atas sikit-sikit dan kita tempat semayang pun belah perempuan saja, saya rasa okey. Pasal Allah pun suka, malaikat pun suka bau yang wangi. Sebab tu kita kat rumah pun jangan pakai minyak wangi masa di luar, pakai di rumah. Nak semayang pakai minyak wangi, itu bagus. Dan macam kita kat rumah, walaupun kita pakai baju tu tak aurat, tak buka aurat, tetapi orang tak melihat, kita tak haram kan pakai baju biasa, tapi kita zikrullah, kita memang dekat dengan Allah. Dan setiap kali kita sebut nama Allah, malaikat bersama kita. So boleh teruskan. Tahniah. Terima kasih Prof. Dan bersama pemanggil berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Saya Sabri dari Kuching. Saya Sabri. Okey. Sebab semalam tadi kakak saya mengamuk tau. Oh. Dia kata apa? Dia kata sebab dia buat masalah kat sini kan. Kakek ni Selangor. Lepas tu mak saya dari kampung datang ke Selangor. Nak nasihat kat dia. Lepas tu malam tadi dia mengamuk. Dia kata dia dah tak nak semayang. Dia dah tak nak, dia tak percaya kat Tuhan. Selama ni dia buat apa-apa, Tuhan tak bagi apa pun kat dia. Sebab time tu saya tak ada. Kalau saya ada, insya-Allah lah boleh apa yang patut saya buat kan. Dia dengar Akin tak sekarang? Dia tak dengar. Sebab saya boleh, saya nak Prof sebut nama dia Nuriza. Lepas tu sebab sekarang saya tengah rakam. Okey. InsyaAllah lepas tu saya nak bagi dia dengar macam mana. Sebab dia macam tak percaya macam tu. Saya kata macam tu murtad lah kakak cakap kan. Berapa umur dia? Umur dia dah 35. Ada masalah ke yang dia jadi marah tu? Sekarang masalah ni dia macam dia belum kahwin, dia dah janda kan. Lepas tu dia sekarang ni dia kerja kilang. Lepas tu dia ada kesempitan hidup lah maknanya Okey, saya jawab. Tak mau buka aib dia. Dia nak kahwin dengan orang Bangla ke apa kan. Tapi tak dapat keinginan. Okey, Prof. Terima kasih Cik Sabri. Okey, minta maaf ya, walaupun sebut nama insya-Allah kita tak nak fikir siapa-siapa ya. Tapi saudari Nuriza, saya Dr. Muhayyani. Saya pun manusia biasa yang banyak kelemahan, tetapi bila saya dengar kisah Nuriza ni, saya bersimpati. Dan kadang-kadang kita ni diberi Allah Subhanahu Wa Taala masing-masing cubaan ya. Dan kita fikir macam ni, umur kita hidup di dunia ni paling lama kalau 30 tahun. Kalau statistik Malaysia, wanita umur 78 dah meninggal. So paling lama ada 48 tahun. Kalau tu tak ada kencing manis, darah tinggi, boleh hidup sampai 78-80 tahun. Tapi kalau ada semua tu lagi kurang lah umur kita ya. Dan kita ingat, apa yang kita buat ni kita mesti